Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar. Okey, untuk kelas PKE hari ini, kita akan masuk topik baru dan masih lagi dalam modul 2, iaitu lita arus terus ataupun AT. Okey, topik ni kamu akan pelajari first kali kuantiti dan unit berkaitan lita AT. Okey, lepas tu kamu akan belajar hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Lepas tu kamu akan belajar pembahagi voltan dan pembahagi arus. Lepas tu kamu akan mengenal lita sesiri dan lita selari. Lepas tu kamu akan belajar mengira kod warna perintang dan akhir sekali kamu akan belajar pengiraan lah. Okey, dalam topik ni akan ada banyak sikit pengiraan. Okey. First sekali, kamu perlu tahu apa itu arus elektrik ataupun current. Okey, arus elektrik adalah aliran cas elektrik. Okey, dalam lita elektrik yang lengkap, okey, cas ini sering dibawa oleh elektron yang bergerak di dalam wayar. Kalau kita tengok dalam gambar rajah ni, okey, kita tengok ada bateri, ada konduktor, ada mentor. So, ni adalah lita yang lengkap. Jadi kita tahu aliran cas ni mengandungi elektron. So elektron ni akan bergerak dari positif ke negatif. Jadi bila ada aliran elektron ni, maka adalah aliran arus elektrik. Jadi lita ni pun berfungsi dan mentol pun akan menyala bila kita dah on switch. Okey. So, dalam arus elektrik ni, dia mengandungi dua jenis, iaitu arus terus ataupun dalam bahasa Inggerisnya direct current ataupun dan yang kedua, arus ulang alik ataupun alternating current. Okey. Apa itu arus terus? Okey, ini adalah definisi arus terus. Arus terus ialah arus yang mempunyai magnitude tetap dan mengalir secara sehala atau dalam satu arah sahaja. Okey, dalam kata mudah kita tengok dekat graf ni. Okey, arus ni dia akan mengalir dari satu point A ke point B je, sehala je. Okey, sebab itulah bentuk graf ni straight line macam ni je. Tapi kalau arus ulang-alik, kamu akan dapati bentuk graf dia berubah-ubah dan berbeza bentuk lah. Dia ada bentuk sinus macam gelombang tu, lepas tu dia ada bentuk yang lain-lain lah. Tapi untuk arus terus ni, kita dia hanya bergerak secara straight line je. Jadi graf pun akan jadi straight macam ni. Okey, seterusnya jenis arus elektrik terus ni kita perolehi dia ataupun sumber dia adalah daripada sel kering ataupun bateri. Jadi semua jenis bateri akan menghasilkan arus terus. Maka semua peralatan elektrik ataupun elektronik yang menggunakan bateri seperti dalam gambar tu adalah jenis arus terus. Okey, kita boleh tengok contoh kita punya smartphone. Okey, smartphone menggunakan bateri, maka smartphone pun menggunakan arus terus. Okey, sama jugalah dengan kenderaan. Kenderaan pun pakai bateri. Jadi kenderaan pun menggunakan sumber dia adalah daripada arus terus juga. Okey, seterusnya kita akan masuk subtopik kuantiti dan unit lita AT. Kita tahu kuantiti adalah bilangan sesuatu yang boleh diukur, manakala unit pula merujuk kepada nama pengukuran kuantiti tersebut. Okey, dalam bidang elektrik elektronik, kita memang menggunakan unit SI ataupun International System of Unit sebagai suatu standard lah untuk kita nak ukur kuantiti tersebut. 6 jenis kuantiti dan unit AT. Okey, cas, arus, voltan, rintangan, kuasa dan tenaga. Jadi masa kamu menengah rendah dulu, masa form 3, kamu dah belajar dalam subjek sains. Okey, tentang unit dan kuantiti elektrik ni. Jadi setakat yang cikgu tahu, cas, arus, voltan dan rintangan ni kamu dah belajar masa menengah rendah. Jadi untuk tambahan masa menengah atas ni kamu akan belajar kuasa dan tenaga. Okey. Kali adalah cas. Okey, apa itu definisi cas? Okey, cas ni adalah sifat fizik bagi jirim
yang menyebabkannya mengalami daya apabila ditempatkan dalam medan elektromagnet. Jadi cas ni dia memang ada dua jenis, iaitu cas positif dan cas negatif. Yang kedua adalah arus. Okey, apa dia maksud arus? Definisi arus ialah kadar pengaliran cas Q yang melalui satu titik pada masa tertentu dalam satu konduktor. Okey. So, bila kita nampak perkataan kadar ni, kita perlu ingat set dalam minda. Kadar ni mesti formula dia adalah per masa. Okey, jadi bila kita tengok perkaitan rumus arus elektrik ni, macam mana kita nak cari arus? Okey, arus sama dengan cas bahagi masa. Okey, bila ada kadar je, mesti ada bahagi masa. So, kena ingatlah rumus untuk mencari arus ni. Ataupun dalam bentuk simbol dia I sama dengan Q over T. Okay. Unit bagi arus elektrik pula adalah ampere. Dan simbol dia A lah. Okay. Yang ketiga adalah voltan V. Okay, maksud voltan tu adalah beza upaya antara dua titik yang membolehkan arus mengalir dalam litar. Okay, beza upaya ni juga dikenali sebagai daya gerak elektrik, DGE. Okay, apa DGE tu? DGE itu ialah kerja yang dilakukan oleh suatu sumber elektrik untuk menggerakkan satu unit cas mengelilingi litar elektrik yang lengkap. Jadi voltan ke, beza upaya ke, daya gerak elektrik ke, semuanya adalah nama yang sama lah. Okay, sebenarnya. So, simbol dia adalah V, X adalah rintangan, R. Rintangan ni merupakan sifat penentangan terhadap pengaliran arus elektrik. Okay, kalau kita tengok sekejap lagi kita akan belajar hukum Ohm. Okay, rintangan ni adalah berkadar sengsang dengan arus elektrik. Okay, jadi bila rintangan rendah, arus elektrik pun akan tinggi. Manakala bila rintangan tinggi akan menyebabkan arus elektrik mengalir pada nilai yang rendah. Okay. Jadi sifat ni menentukan sama ada sesuatu bahan tu menjadi pengalir ataupun penebat lah. Okay, pengalir yang baik tu dia ada rintangan yang sangat rendah, manakala penebat yang baik mempunyai rintangan yang sangat tinggi. Okay, rintangan ni diukur dalam unit ohm. Okay, seterusnya nombor 5, kuantiti dia adalah kuasa. Okay, dalam bahasa Inggerisnya kuasa ni adalah power. Sebab itulah simbol dia adalah P. Jadi apa definisi kuasa ni? Kuasa ni adalah kadar melakukan kerja ataupun kadar pemindahan tenaga. Unit SI bagi kuasa adalah watt dan simbol dia W besar lah. Okay. Jika kerja dilakukan dengan lebih cepat, maka kuasa yang digunakan adalah lebih tinggi. Sekiranya kerja dilakukan lebih perlahan, kuasa yang digunakan lebih kecil. Okay, jadi ni kita nak mengira power ataupun kuasa ni. P sama dengan IV. Okay, ataupun kita boleh gunakan juga formula cas Q over time. Masa darab dengan tenaga bahagi dengan cas. Okay, ataupun kita boleh gunakan tenaga bahagi masa. So ada 3 lah formula kat sini. Ni dan ni. Okay. Okay, akhir sekali tenaga ataupun dalam bahasa Inggeris dia work. Okay, sebab itulah simbol dia W. Okay, tenaga adalah kemampuan ataupun keupayaan untuk melakukan kerja pada sesuatu masa. Okay, tenaga ni diukur dalam unit joule. Okay. So, subtopik yang kedua adalah hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Okay. Hukum Ohm ni adalah hukum yang paling asas dan penting dalam teori elektrik lah. Okay. So, dengan menggunakan hukum Ohm, kita boleh tentukan nilai rintangan, nilai arus dan nilai voltan. Ataupun kuasa lah dalam litar AT. Okay. So, apa takrifan hukum Ohm? Hukum Ohm menyatakan bahawa arus mengalir melalui beban berkadar terus. Okay. Berkadar terus ataupun berkadar langsung dengan voltan. KI berkadar terus dengan voltan yang merentasi beban dan berkadar sengsang dengan rintangan. Okay, dengan syarat suhu tetap. Okay, ni gambar siapa ni? Dr. George Simon Ohm. Okay, ni adalah pengasas hukum Ohm ni lah. Okay.
Ini pula adalah graf voltan lawan arus dalam hukum Ohm ni. Okay, formula yang kita akan gunakan dalam hukum Ohm adalah V sama dengan I darab R, VIR. Okay, ini adalah pemudah cara lah untuk kita nak kira voltan, arus dan rintangan dalam hukum Ohm ni. Okay, macam mana nak cari nilai voltan? Kamu perlu tutup V tu. So, kamu akan dapat I darab R. Okay, untuk nak cari nilai arus pula, kamu tutup pada I. So, dapatlah V bahagi R. Dan sama jugalah dengan rintangan, kamu tutup pada R tu, kamu akan dapat V over I. So, tu cara untuk kamu nak ingat formula lah. Okay. So, kita masuk pula hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ni adalah hukum atau kaedah yang digunakan untuk memudahkan pengiraan voltan, arus dan rintangan dalam 1 liter elektrik. Okay. Dia terbahagi kepada dua, ada hukum arus Kirchhoff ataupun hukum voltan Kirchhoff, HAK dan HBK. Okay. Termasuk kepada hukum arus Kirchhoff dulu, HAK. Okay, HAK ni menyatakan jumlah algebra arus yang masuk dan keluar pada satu nod bersamaan dengan sifar. Okay, kalau kita tengok gambar rajah ni, okay, ni gambar rajah ni, kita tengok ni dekat tengah-tengah ni kita panggil node. Okay, ni adalah node. Okay, node. Lepas tu kita tengok kat sini ada IA, IB, IC, I1, I2 dan I3. Okay, so I1, IA, IB, IC ni kita tengok aliran anak panah dia masuk ke arah node ni. Okay, manakala I1, I2, I3 ni kita tengok dia keluar daripada node. Jadi ni kita boleh panggil dia arus masuk dan ini arus keluar. Okay, HAK ni menyatakan jumlah I sama dengan kosong. Okay, sama dengan sifar ataupun kosong lah. Okay, so jumlah I. Kat sini ada 6 jenis arus. So, bila kita jumlahkan dia, kita tengok kita tengok info tambahan ni dulu. Okay, simbol positif dan negatif ditentukan dari arah pergerakan arus. So, arus masuk ni kita gunakan simbol positif, manakala arus yang keluar ni kita pakai simbol negatif. So, jumlah arus kita jumlahkanlah semua. IA plus IB plus IC, I1, I2, I3. Cuma beza dia dekat simbol je. Okay, kalau arus masuk simbol dia positif. So, and then arus yang keluar ni kita pakai simbol negatif. Sebab itulah tolak I1, tolak I2, tolak I3. Sama dengan kosong. Okay, lepas tu kita pun pindahkan jumlah masuk dengan jumlah keluar ni kita pindahkan lah. Okay, jadi IA, IB, IC kekal, kita pindahkan jumlah I keluar je ke belah sini. Okay, bila pindahkan belah sini, dah tak adalah negatif tu. Okay, dia akan jadi positif. So, kesimpulan dia jumlah I masuk sama juga dengan jumlah I yang keluar. So, ada dua definisi lah dekat sini sebenarnya HAK ni. Sama ada sum of I sama dengan kosong ataupun jumlah I masuk sama dengan jumlah I yang keluar. Okay, seterusnya hukum voltan Kirchhoff ataupun HVK. Okay, apa definisi HVK ni? Ia menyatakan bahawa jumlah algebra voltan susut pada satu gelang tertutup bersamaan dengan sifar. Okay, so maksudnya apa tu? Kita tengok dulu lita ni, gambar rajah ni. Kita tengok dekat sini dia ada VS. Lepas tu dia ada R1, V1, R2, V2, R3, V3. Okey, voltan susut ni adalah V1, V2, V3. Manakala voltan punca supply dia adalah VS. Okey, so macam mana kita nak gunakan hukum voltan Kirchhoff ni? Okey, kita tengok dulu dekat info tambahan dia. Dia kata simbol negatif dan positif ditentukan oleh arah masukan arus pada polariti komponen. So, maksudnya bila kita tengok kat sini, okay, ini kita tahu positif. Panjang positif, yang pendek adalah negatif. Lepas tu akan ada arus mengalir. Arus mengalir daripada positif ke negatif, betul? Lepas tu, bila arus mengalir daripada positif, dia akan bertemu sini dekat perintang ni akan ada polariti.
Jadi bila positif, dia bertemu kat sini, sini polariti dia akan jadi negatif. Ini adalah positif. Okey, lepas tu daripada positif ni dia mengalir ke sini, sini pun jadi negatif. Lepas tu sini pun jadi positif. Sini negatif dan sini positif. Okey, daripada positif ni lah dia back semula sampai ke sini mengalir sampailah negatif semula. Okey, sebab itulah sum of V sama dengan kosong. Lepas tu Vs, kita ambil positif Vs. So, bila jalan sini jumpa negatif V1. Okey, lepas tu dia jumpa negatif V2, jumpa negatif V3. Lepas tu bila kita pindahkan, kita tinggalkan Vs kat sini, kita pindahkan V1, V2, V3, jadilah jumlah voltan punca ni sama dengan jumlah susuk voltan. Okey, Vs sama dengan V1 plus V2 plus V3. So macam itulah cara nak gunakan hukum voltan Kirchhoff ni. Okay, next kita akan belajar pembahagi voltan dan pembahagi arus. Pembahagi voltan ni digunakan dalam litar perintang yang disambungkan secara sesiri. Okey, yang ni awak perlu ingat, pembahagi voltan ni hanya digunakan dalam litar sesiri sahaja. Okey, formula pembahagi voltan ni pula kita gunakan tanpa mengambil kira arus litar. Okey, apa maksud tanpa mengambil kira arus tu? Maksudnya kat sini, okey, bila soalan bagi suruh kira nilai voltan. Okey, bila sebelum ni kita dah belajar hukum Ohm, hukum Kirchhoff tu semua apa tu ada tiga benda tu, V, I dengan R. Maksudnya kalau kita nak kira nilai voltan, kita kena tahu nilai arus dan nilai rintangan. Tapi contoh bila dapat soalan yang tak diberi nilai arus. So macam mana kita nak cari nilai voltan? Kita boleh pakai formula pembahagi voltan ni. Okay. So kita tengok kat sini, ini adalah formula pembahagi voltan. Okay, macam mana kita nak kira V1 ni? Okay, kita nak kira V1, kita ambil nilai atas dia ni. Nilai R1 yang sekali dengan dia ni. Ini R1 per dengan R1 plus R2. Darabkan dengan voltan supply ni. Okay, kalau kita nak kira V2 pula, macam mana? V2 pula sama dengan R2, kita ambil nilai R2 dekat dia ni, perkan dengan R1 plus R2. Lepas tu kita darabkan dengan voltan supply. So macam itulah kita nak guna pembahagi voltan ni. Okay, macam mana pula dengan pembahagi arus? Okay, pembahagi arus ni dia guna litar selari. Kalau tadi litar sesiri, yang ni pakai litar selari. Okey, litar selari macam ni lah, macam dalam gambar rajah ni. Kita tahu litar selari ni di setiap cabang ni arus dia berbeza lah. I1, sini I1, sini I2 kan. So macam mana kita nak kira arus tanpa kita tahu voltan. Okey, kalau tadi kita nak kira voltan tanpa ada arus. Tapi yang ni kita nak kira arus tanpa tahu nilai voltan. So untuk nak mengira I1, okay, ni I1. Okay, kita perlu ambil perintang yang sebelah dia. Okay, nilai perintang yang ada pada sebelah dia. So, kita I1 sama dengan R2. Okay, nilai perintang sebelah dia R2 perkan dengan R1 plus R2 darabkan dengan I jumlah IJ ataupun I total ni. Okay, itu cara nak kira I1. Tapi kalau kita nak kira I2 pula, kita nak kira ni I2 ni, okay, kita ambil nilai sebelah dia, R1. Lepas tu barulah perkan dengan R1 plus R2 darabkan dengan IJ ataupun I total. So macam itulah untuk kita guna formula pembahagi arus. Okay, seterusnya cikgu akan tunjukkan contoh-contoh pengiraan. Okay, tadi kita dah belajar teori, sekarang kita nak belajar pengiraan. Okay, first kali tadi kita belajar hukum Ohm. Jadi ni soalan dia, contoh soalan. Okay, diberi litar, dia bagi arus 0.5 ampere dan dia bagi mentol ni 3 ohm. Dia suruh cari V ataupun voltan. Okay, jadi tadi kita belajar hukum Ohm ada segitiga ni.
untuk kita nak mudah ingat. Okay. So bila disuruh cari V, kita tutup dekat V. Okay, bila kita tutup dekat V, kita akan dapat I darab R. So gunakan formula V. Okay. V sama dengan IR. Lepas tu I berapa? 0.5 darabkan dengan 3 ohm. So dapatlah jawapan dia 1.5 volt. Okay. Lepas tu nombor 2 dia bagi litar. Dia kata jika bacaan ammeter ialah 5 ampere, bacaan voltmeter ialah 2 volt. Kira rintangan perintang. Jadi macam mana nak kira rintangan? Kita tengok dekat segitiga tadi. Dia nak rintangan, jadi kita tutup pada rintangan ni. So dapatlah formula V bahagi I. So mula tulis dulu VIR. Okay, lepas tu kita nak R. So V bahagi dengan I. So V dia berapa? 2. I dia 5. 2 bahagi 5. Tekan kalkulator, dapatlah 0.4 ohm. So inilah jawapan dia. Okay. Lepas tu tadi kita juga dah belajar hukum Kirchhoff. Okay, so sekarang ni kita nak buat soalan satu ni. Okay, hukum Kirchhoff ada 2. Hukum Kirchhoff arus, hukum arus Kirchhoff dan hukum voltan Kirchhoff. So nombor 1 ni kita nampak semuanya arus, jadi kita akan gunakan hukum arus Kirchhoff. So macam mana nak buat soalan ni? Okay, kita recall balik hukum arus Kirchhoff. Sum of I sama dengan 0. Okay, jadi bila kita tengok dekat situ, arus masuk dia bagi 10 ampere. Lepas tu kita ada 3 arus keluar. Okay, apa yang kita perlu ingat? Simbol dia. Macam mana kita nak tentukan simbol? Arus masuk ni simbol dia positif dan arus keluar simbol dia negatif. Okay, jadi IM. Okay, sum of I, kita tulis IM. Lepas tu tolak dengan I1, tolak I2, tolak I3. Sebab apa tolak? Sebab semua ni arus keluar. Sama dengan 0. Lepas tu kita terus gantikan nilai je lah. IM dia bagi 10. So tolak I1, 3. Tolak I2, 2. Tolak I3 yang kita nak kira. Sama dengan 0. Okay. Lepas tu 10 tolak 3 tolak 2 dapat 5. Tolak I3 sama dengan 0. I3 pindahkan ke sini, dapatlah positif I3 sama dengan 5 ampere. So itulah jawapan dia. Okay. Lepas tu kita pergi soalan nombor 2. Dia ada mention menggunakan HVK ataupun hukum voltan Kirchhoff. Hitung nilai voltan pada R2. So kita ingat balik, recall balik hukum voltan Kirchhoff ni. Sum of V sama dengan 0. Okey, kita tengok dekat sini, dekat soalan. Kita tahu yang belah panjang ni adalah positif. Yang bawah ni negatif. So, bila positif, arus mengalir berjumpa dengan negatif. So, polariti pada rintangan ni adalah negatif. Lepas tu, bila negatif kat sini, polariti kat sini automatik positif. Lepas tu, positif jalan sikit, jumpa negatif balik. Lepas tu kat sini automatik positif. Sampailah positif ni mengalir jumpa negatif balik. Okay, so dekat situlah kita dapat tentukan dia punya simbol positif atau negatif. So sum of voltan. Okay, kita boleh pilih nak ambil daripada negatif dulu ke nak ambil daripada positif, tak kisah. Okay, cikgu ambil positif VS. Okay, daripada atas ni. Tu kita follow je lah flow ni. Okay, positif ni dia jumpa negatif V1. So, tolak V1. Lepas tu dia jumpa negatif V2 balik. Negatif V2. Sama dengan 0. Lepas tu kita terus masukkan nilai lah. VS dia bagi 12. Tolak V1 dia bagi 5. Tolak V2. Yang kita nak cari. Sama dengan 0. 12 tolak 5 dapat 7. So ni V2
sama dengan kosong. Pindahkan V2 ke sini, dapatlah V2 sama dengan 7 volt. So itulah jawapan untuk soalan ni. Okey, seterusnya kita juga dah belajar pembahagi voltan. Okey, sekarang ni dia suruh kira hitung nilai susut voltan yang merentasi perintang R1, R2 dan R3. Okey, kita tahu ini adalah voltan punca dan ini adalah voltan susut. V1, V2, V3 adalah voltan susut. Dia suruh kira nilai susut voltan yang merentasi perintang R1, R2 dan R3. So, kita tulislah susut R1. So, kita masuklah formula pembahagi voltan. V R1 sama dengan R1 bahagi dengan jumlah semua ni. So, kita ada R1, R2 dan R3. R1 plus R2 plus R3 darabkan dengan V supply dia, Vs. So, R1 kita adalah 40 ohm. Bahagi dengan 40 tambah 60 tambah 50. Darabkan dengan 12. So, dapatlah 3.2 volt. Itu adalah susut voltan perintang R1. Lepas tu, kita nak cari susut voltan perintang R2. So, V R2 sama dengan R2. Okay, ingat bila kita nak cari V R2, kita ambil yang atas ni R2 juga. R2 juga. Okay. Lepas tu R1 plus R2 plus R3 darabkan dengan Vs. So, masukkanlah nilai R2 dia bagi 60 bahagi dengan 40 tambah 60 tambah 50 darabkan dengan 12. So, dapatlah 4.8 volt. Okay. Lepas tu last kali dia nak susut voltan perintang R3. Okay, so V R3 sama dengan, okay, nak cari V R3, atas dia adalah R3. Perkan dengan jumlah perintang R1, R2, R3 darabkan dengan Vs. R3 dia bagi 50 bahagi dengan 40 tambah 60 tambah 50 darabkan dengan 12. So, dapatlah 4 volts. So, itulah jawapan dia untuk soalan pembahagi voltan ni. Last kali, ini adalah contoh pengiraan untuk pembahagi arus. Okey, baca dulu soalan. Dia kata hitung nilai arus yang mengalir melalui perintang R1 dan R2. Okey, kita tahu pembahagi arus ni litar selari kan. Sebab tu dia bagi litar selari. Okey, dia bagi I total ataupun IJ dia adalah 0.5 ampere. Lepas tu, dalam pembahagi arus ni kita tak perlu tahu voltan pun tak apa. Tengok dia tak bagi pun voltan. Okey, tak apa, kita boleh abaikan voltan tu. Lepas tu kita dia suruh kira I1 dengan I2 kan. R1 dia bagi 30 ohm, R2 pun 20 ohm. So, macam mana kita nak kira nilai arus? Kita keluarkan formula untuk kita nak cari pembahagi arus. So, nilai arus R1. Okey, ni adalah formula dia, I1. Okey, macam cikgu cakap dalam video tutorial. Okey, I1 ni, macam mana kita nak ambil I1? Kita kena darabkan, kita kena ambil nilai perintang yang sebelah dia. So, I1, kita ambil R2 bahagi dengan R1 plus R2 darabkan dengan I total. So, R2 dia berapa? 20. Bahagikan dengan 20 plus 30. So, darabkan dengan IJ dia berapa? 0.5. So, dapatlah 0.2 ampere. Tu nilai arus untuk R1. Okay.
So, kita nak nilai arus R2 pula. Okay, I2 sama dengan, nak cari I2, ambil nilai rintangan sebelah dia. So, R1 bahagi dengan R1 plus R2 darabkan dengan I total. So, ambillah 30 per dengan 20 plus 30 darabkan dengan 0.5. So, dapatlah 0.3 ampere. So, itulah, senang kan? Okay. So, itu sajalah untuk pengiraan kita hari ini. Okay, so setakat itu sahajalah kelas kita pada hari ini. Okay, cikgu nak simpulkan balik. Tadi kita dah belajar mengenai kuantiti dan unit dalam liter AT. Lepas tu kita dah belajar hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. And then last kali kita belajar pembahagi voltan dan pembahagi arus. Okay, jadi setakat itu sahajalah kelas kita pada hari ini. Kita jumpa pada kelas yang akan datang.